adalah salah satu kaedah yang diamalkan dalam sistem politik Malaysia semenjak kemerdekaan. Kebiasaannya, politik permufakatan atau konsesional politik ini berlaku di negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, bangsa atau majmuk. Malaysia telah mengamalkan politik permufakatan ini dengan bergabungnya parti politik untuk membentuk sebuah perikatan. Politik permufakatan ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Aaron Lichbart semasa persidangan sains politik antarabangsa di Brussels. Antara negara maju yang melakukan politik permufakatan ini adalah Belanda, Switzerland dan Austria. Manakala, bagi negara yang sedang membangun yang menjalankan politik permufakatan ini termasuklah Pakistan, India dan Malaysia adalah negara yang sedang membangun yang paling berjaya dalam pengamalan politik permufakatan ini. Walau bagaimanapun, berlaku sedikit gangguan terhadap kejayaan politik permufakatan ini apabila berlakunya rusuhan kaum selepas 13 Mei 1969. Tetapi dengan keberkesanan politik permufakatan di Malaysia telah berlangsung dengan jayanya selepas kejadian itu, sehingga kini kita masih lagi dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan politik negara Malaysia. Antara faktor pemufakatan politik dalam membentuk keamanan negara ialah wujudnya elemen autonomi segmental, iaitu di mana setiap kaum mempunyai autonomi dalam menentukan keperluan untuk setiap masyarakat itu sendiri melalui isu-isu seperti pendidikan, agama, bahasa dan budaya. Melalui kerjasama dan gabungan dalam parti politik, Malaysia dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan negara sehingga kini melalui parti-parti politik melibatkan gabungan dan kerjasama antara setiap kaum. Kewujudan parti politik, parlimen, perlembagaan negara dan pilihan raya merupakan kriteria penting untuk menentukan keamanan negara melalui sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Matlamat utama dalam pembangunan politik iaitu pembinaan negara bangsa dapat dicapai melalui pelbagai pendekatan termasuk nasionalisme melalui simbol dan ritual negara seperti lagu kebangsaan, bendera dan sambutan Hari Kemerdekaan. Faktor pemufakatan politik membentuk keamanan negara, iaitu kedaulatan dan pengekalan identiti budaya bangsa. Faktor pemufakatan politik membentuk keamanan negara yang seterusnya ialah dengan mempertahankan identiti bangsa Melayu melalui bangsa sendiri. Identiti bangsa sendiri perlu dipertahankan dan diperkenalkan. Manakala penularan budaya liar dan pengaruh budaya kuning perlu dicegah kerana ia boleh membawa kehancuran budaya dan masyarakat negara kita. Di negara membangun, pengaruh dan kesan budaya asing yang negatif sangat hebat. Satu demi satu negara jatuh di bawah perangkap penjajahan budaya, sekalipun negara berkenaan telah mencapai kemerdekaan. Masyarakat beradab adalah masyarakat yang sedar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Malaysia perlu dikenali bukan hanya makmur dari segi ekonomi, malahan kepada pembangunan. Menjadi negara yang beridentitikan kepelbagaian bangsa, agama dan budaya, sekaligus dapat bersama dalam suasana aman. Ia memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah masyarakat majmuk Malaysia. Keadilan, penerimaan dan toleransi. Pendekatan integrasi menjadi tunjang agenda perpaduan negara, membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Kesepaduan dalam masyarakat sebenarnya lahir dari semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru, keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Kesan daripada pemufakatan politik ialah dapat mencipta kestabilan dalam iklim politik. Sebagai contoh, setiap etnik di Malaysia akan diwakili oleh parti-parti yang ada di Malaysia iaitu Parti UMNO, Parti MCA, MIC, PBIS dan juga Parti Bersatu. Parti-parti ini akan mewakili setiap etnik yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina, India dan juga Sabah Sarawak. Parti-parti ini ditugaskan untuk
mendengar segala permasalahan dan isu yang dihadapi oleh etnik masing-masing. Apabila isu itu dikumpulkan, ia akan diterjemahkan melalui pelaksanaan dasar kerajaan yang memerintah. Sikap toleransi dan keprihatinan pemimpin yang ditunjukkan akan meningkatkan kepercayaan setiap etnik kepada pemimpin yang mewakili etnik, dan isu-isu yang menyentuh sensitiviti antara kaum akan dielakkan dengan pembincangan yang dipersetujui oleh wakil setiap etnik. Walaupun keharmonian menjadi cabaran utama dalam pemuafakatan politik, oleh itu, politik di Malaysia haruslah menyatukan masyarakat berbilang kaum dan bukan merobohkan hubungan perpaduan yang telah sedia ada di Malaysia. Tidak dinafikan perbezaan nilai antara etnik juga mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Oleh itu, orang politik tidak kira agama ataupun bangsa perlu menginsafi dan menyedari bahawa tanggungjawab untuk memupuk kebersamaan ialah tanggungjawab bersama, dan ahli politik tidak boleh melaga-lagakan serta mendorong perbezaan yang akan memecah belahkan perpaduan. Jika perkara ini tidak dapat dibendung, maka ketahanan negara pasti tidak dapat dibina. Sebaliknya akan membawa kepada kehancuran ekonomi yang akan merugikan secara mutlak. Sebarang salah laku yang membawa kepada kemusnahan negara perlulah dihukum. Harus diingat, penguatkuasaan undang-undang bukan untuk menghukum, tetapi memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat berlangsung dengan sempurna bagi kebaikan semua. Kesan permuafakatan politik dapat menjamin kehidupan bertoleransi dan keseimbangan antara kaum di Malaysia. Perpaduan kaum adalah elemen penting dan harus diberi perhatian kerana pememukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Oleh itu, parti politik yang mewakili pelbagai etnik dapat bekerjasama untuk menjalankan pentadbiran negara dan membentuk pembangunan negara. Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum adalah kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Apatah lagi jika kita melihat sebahagian rakyat Malaysia gagal memahami maksud keluhuran perlembagaan yang ada dalam rukun negara apabila masih wujud mereka mempersoalkan perkara berkaitan agama, kebebasan bersuara dan penghakiman mahkamah yang disifatkan boleh membawa negara kepada kehancuran. Justru ia membuktikan bahawa isu keharmonian antara kaum masih menjadi isu yang tidak pernah luput walaupun pelbagai usaha sudah diambil. Di samping itu, politik sepatutnya menyatukan, bukan merobohkan. Tidak dinafikan, perbezaan nilai antara etnik juga mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Oleh itu, ahli politik dan pemimpin tidak kira agama dan bangsa perlu menyedari bahawa tanggungjawab memupuk kebersamaan ialah hak bersama. Jikalau tidak, ketahanan negara pasti tidak dapat dibina. Sebaliknya akan membawa kepada kehancuran ekonomi yang merugikan negara secara mutlak. Sebarang salah laku yang membawa kepada kemusnahan negara perlu dihukum. Harus diingat, penguatkuasaan undang-undang bukan untuk menghukum, tetapi memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat berlangsung dengan sempurna bagi kebaikan bersama. Akhir sekali, daripada pembentangan ini, kita dapat lihat keadaan masyarakat dan negara Malaysia kini masih lagi dalam keadaan stabil, makmur dan harmoni. Walaupun usaha untuk mengekalkan hubungan etnik itu adalah cabaran terbesar, apatah lagi Malaysia yang berpenghuni daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 8.